Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu lagi dalam pertemuan sirah, di mana kita akan membicarakan khas tajuk berkenaan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siri yang ke-53 ini, kita telah tiba pada muka surat 104, di mana penulis membawakan serba sedikit beberapa tempat yang menarik yang terdapat di kota Madinah. Lalu menjadi kebiasaan penulis buku, selepas habis sesuatu tajuk, beliau akan bawakan beberapa tempat bersejarah ataupun tempat yang pada waktu itu kita boleh ziarah, supaya dengan sirah yang kita dah tahu, dengan tempat yang kita pergi dan kita ziarahi, maka di situ lebih mendatangkan kepuasan, perasaan dan juga penghargaan di atas apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat. Namun sebelum kita mulakan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk share, kongsi, sebarluas setiap rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat mengenali sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dah tiba pada muka surat 104. Semalam kita telah belajar tentang peperangan Badar, Al-Maw'id ataupun Al-Maw'ud yang dijanjikan, iaitu Badar yang berlaku pada tahun yang keempat Hijrah, atas pada waktu itu cabaran yang telah dilontarkan oleh Abu Sufyan ketika mana meninggalkan Uhud. Kita telah belajar tentang peristiwa pengepungan Nabi terhadap orang-orang Yahudi Banu Nadir di kampung mereka. Dan hari ini penulis buku membawakan tajuk menarik untuk tahu jelajah kota Madinah. Jelajah kota Madinah. Maka kota Madinah adalah kota yang mempunyai keistimewaan, kota yang dipenuhi dengan keberkatan. Sebab itu ada 3 tempat yang penulis buku nak terangkan kepada kita. Nanti bolehlah sahabat-sahabat yang dah pergi, Masya Allah, Alhamdulillah. Namun kalaulah ada sahabat yang belum pernah pergi, maka nanti bolehlah menziarahi tempat-tempat ini. Tempat yang pertama adalah Masjid As-Sajjadah ataupun As-Sajadah. Lalu Masjid As-Sajjadah yang mana terjemahannya daripada sujud, Masjid Sujud. Kenapakah dipanggil Masjid Sujud? Namanya juga adalah pada waktu itu dikenali sebagai Masjid Abu Dhar. Kata penulis buku, lokasi masjid ini terletak di Jalan Lapangan Terbang dan juga di Jalan Abu Dhar. Dianya terletak di belakang Masjid Nabawi dalam perjalanan menuju ke Uhud. Imam As-Samhudi, salah seorang ulama sirah yang terkenal, berkata, masjid ini mendapat nama sempena apa yang Nabi SAW buat di sini. Apa yang Nabi buat dekat masjid ini?
maka Nabi pernah sujud lama kat masjid ini. Sebab itu dikenali sebagai Masjid As-Sajjadah ataupun As-Sajadah. Masjid yang tempat yang Nabi pernah sujud lama. Lalu kenapa Nabi sujud lama? Maka Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan pada suatu hari Nabi SAW menunaikan solat. Dan dalam solat baginda pada waktu itu Nabi solat begitu lama. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku menyangka Allah telah mengambil nyawa baginda sebab lama sangat Nabi solat. Lama sangat Nabi solat. Berbeza dengan kita kadang-kala kejap sangat solat. Dah solat ke belum? Dah solat dahsyat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Berapa lama? 2 minit. 2 minit kita dah selesai. Kadang-kala. Lalu kadang-kala kita dahsyat kita punya cepatnya solat. Nabi SAW dahsyatnya, lamanya Nabi SAW solat. Kata Abdul Rahman bin Auf, hatta khiftu, sehingga aku khawatir dan risau. Pada waktu itu Nabi SAW dah meninggal dunia. Punya lama Nabi SAW solat. Maka kata Abdul Rahman bin Auf, aku merasa duka cita, lantas aku pun menitiskan air mata menangis. Sebab risau Nabi SAW dah tak ada. Lama sangat baginda solat. Maka Nabi SAW selesai solat, Nabi mengangkat kepala. Baginda memanggil dan bertanya, kenapa menangis wahai Abdul Rahman? Apa yang menyebabkan kamu berduka cita? Maka Abdul Rahman bin Auf menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah sujud begitu lama. Aku menyangka Allah telah mencabut rohmu. Lantas aku sedih mengenangkan perkara itu. Maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda bahawa sebenarnya sujud yang Nabi lakukan adalah tanda syukur. Apakah kesyukuran yang Nabi SAW pada waktu itu zahirkan? Kerana turunnya makluman daripada Jibril bahawa barang siapa yang berselawat ke atas baginda sekali, Allah akan balas dengan 10 kebajikan dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad dan Mustadrak Al-Hakim. Maka Nabi syukur kerana orang yang berselawat kepada baginda Nabi sekali, Allah balas orang itu dengan 10 rahmat dan pahala. Maka Nabi syukur dengan sujud begitu lama. Lalu baru tadi dalam hayati Quran kita bincangkan tentang tajuk syukur. Bagaimana terlalu banyak nikmat yang Allah beri kita tidak ingat. Kita tak beri perhatian, kita tidak pandang. Maka bagaimana nak keluar syukur daripada kita? Yang mungkin boleh keluar pada waktu itu adalah keluhan. Pada waktu itu adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad aduan. Yang itu tak cukup, yang ini tak cukup, yang itu tak dapat, yang ini tak dapat. Kita kena belajar untuk bersyukur. Kerana sebenarnya dalam bersyukur, pada waktu itu pelbagai penambahan nikmat yang Allah janjikan. Maka sebab itu kita nampak di sini bagaimana Nabi bersyukur apabila seseorang itu Allah bagi dia 10 pahala hanya kerana selawat sekali. Sallallahu ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia selawat sekali, maka pada waktu itu Allah bagi dia 10 rahmat. Apa pun selawat. Maka Nabi SAW telah sujud lama di tempat ini. Maka kemudian harinya dibinakan masjid dan dinamakan masjid itu dengan nama Masjid Sujud ataupun bahasa Arabnya Masjidus Sajjadah ataupun Sajadah, kerana pada waktu itu nak mengingati sujudnya Nabi SAW di masjid ini. Maka ini adalah Masjid As-Sajadah. Kita boleh nampak gambarnya di situ. Kemudian masjid yang kedua, Masjidul Ijabah. Masjid ni pun dekat je dengan Masjid Nabawi. Masjidul Ijabah. Maka ijabah maksudnya doa yang diterima, doa yang makbul, permintaan yang diperkenankan, itu maksud ijabah. Maka apakah sejarah Masjid Ijabah? Masjid Al-Ijabah diambil daripada suatu peristiwa yang telah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, suatu hari Rasulullah telah melalui masjid ini, lalu singgah menunaikan salat 2 rakaat bersama para jemaah di masjid itu. Kerana masjid itu adalah masjid yang dibina oleh salah satu kabilah ataupun salah satu bani daripada pecahan Khazraj.
Maka di situ memang ada masjid. Maka Nabi SAW lalu di kawasan itu dan Nabi berhenti solat 2 rakaat. Selepas daripada solat, Nabi berdoa dengan doa yang lama, doa yang panjang. Maka ketika mana Nabi SAW selesai berdoa, maka Nabi terangkan kepada para sahabat apa yang Nabi minta. Maka Nabi SAW bersabda, aku telah minta kepada Allah 3 perkara, 2 Allah terima, 1 tidak diterima. Di sini juga menjadi pengajaran kepada kita bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak semestinya pada waktu itu semua permintaan Allah kabulkan semua permintaan, tapi ada permintaan yang mengikut kehendak Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak tunaikan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak makbulkan. Maka janganlah pula kita merasa kecewa kalaulah apa yang kita minta Allah tak zahirkan pada waktu itu apa yang kita minta. Akan datang waktunya ataupun ada hikmahnya yang pada waktu itu lebih baik yang Allah sedang atur dan susun. Yang penting kita buat tugas kita, berdoa, berdoa dan berdoa. Maka apakah 3 doa yang Nabi minta? Yang pertama, agar umatku tidak dibinasakan keseluruhan. Kalaulah pada waktu itu di beberapa tempat sahaja, maka Nabi bukan minta begitu. Nabi minta supaya umat ini tidak dibinasakan keseluruhan dia dengan kemarau. Maka Allah terima, baik, tak akan binasa umat ini seluruhnya, 7 bilion orang disebabkan kemarau. 1-2 tempat, ya, tapi tidak keseluruhannya. Yang kedua, tidak dibinasakan umat ini keseluruhannya dengan banjir seperti yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Adapun 1-2 tempat banjir, maka itu bukanlah yang Nabi minta. Nabi minta keseluruhan. Maka Allah terima. Yang ketiga, Nabi minta agar umat ini tidak bermusuh, tidak bergaduh, tidak memerangi antara satu sama lain. Adapun yang ketiga ini Allah tak terima, maka menjadi pengajaran. Sebab itu kita nampak umat Islam saling bergaduh. Kita nampak orang-orang yang pada waktu itu kenal Allah dan Rasul saling bergaduh. Sebab doa yang ketiga ini Allah tidak terima dan Allah tidak kabulkan. Maka dikenali tempat ini sebagai Masjidul Ijabah, tempat Nabi berdoa lama. Maka ini adalah tempat-tempat yang kita boleh ziarah, kita boleh solat, kita sepatutnya doa dan pada waktu itu beramal di situ. Kemudian tempat yang ketiga adalah Telaga Uthman ataupun Telaga Ar-Rumah. Kata penulis buku, telaga ini dikenali sebagai Telaga Ar-Rumah. Ar-Rumah ejaan dia alif lam ra waw mim dengan ta marbutah, Ar-Rumah. Ar-Rumah ni bukanlah rumah macam rumah kita, tidak. Namanya dalam bahasa Arab pada waktu itu Ar-Rumah. Kisahnya masyhur, kisahnya kita biasa dengar, dan daripada sini kita nampak kedermawanan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata penulis buku, telaga ini dikenali sebagai Telaga Ar-Rumah. Gambar Masjid Sajjadah kita dah tunjuk, gambar Masjid Ijabah pun penulis buku telah tunjukkan. Maka Telaga Ar-Rumah ini asalnya milik seorang Yahudi yang pada waktu itu dia menjual air daripada air telaga ini kepada penduduk Madinah. Dia buat bisnes. Pada waktu itu orang nak air kena bayar. Maka Nabi SAW pada waktu tiba di Madinah, walaupun ada telaga-telaga yang lain, ada telaga-telaga yang ada air yang lain, tapi air yang paling best untuk minum adalah air Telaga Ar-Rumah. Air dia best. Pada waktu itu tak payau. Pada waktu itu umpama telah ditapis oleh mesin penapis air. Pada waktu itu umpama lengkap dia punya, sedap minum. Air rumah ini pada waktu itu mata air dia sedap. Kata penulis buku. Maka pada waktu itu selang beberapa lama Nabi berada di Madinah, maka Nabi bersabda, sesiapa yang membeli Telaga Ar-Rumah ini dan mewakafkan airnya kepada orang Islam, maka setiap timba, setiap baldi ataupun setiap yang digunakan oleh umat Islam, maka pada waktu itu dia akan dapat balasan dengan meminum air di syurga. Hadis riwayat Bukhari.
Maka pada waktu itu Uthman bin Affan dia dengar je hadis ni, pada waktu tu dia jumpa orang Yahudi tersebut. Dia buat meeting. Dia kata tolong jual telaga ni. Tolong jual telaga ni. Maka pada waktu itu orang Yahudi tu tak nak. Sebab itu adalah dia punya keuntungan besar. Semua orang suka. Semua orang suka untuk datang ke telaga dia untuk minum. Ketika mana ada dia musim cuti hujung minggu, maka pada waktu tu orang-orang akan datang dan juga minum daripada telaga dia. Dapat je gaji akhir bulan, maka akan datang ke telaga dia. Seolah-olah itu adalah tempat yang best untuk minum, untuk berehat dan sebagainya pada zaman itu. Maka menurut riwayat Ibn Abdul Bar, kata penulis, Uthman bin Affan telah menawarkan untuk membeli telaga tersebut. Namun orang Yahudi tu kata tak nak, ini keuntungan aku. Ini adalah pada waktu tu dia punya sumber cash dia. Sebab orang dia tahu mesti akan beli juga. Walaupun ada telaga yang lain, orang tetap akan beli daripada telaga Ar-Rumah. Walaupun pada waktu itu bayaran dia diletakkan mahal, orang tetap akan beli. Namun ketika mana dah pujuk, dah tawar, dia kata baik. Dia letak harga yang sangat tinggi. Dia kata 12,000 dirham. Dirham adalah wang perak. 12,000 dirham untuk pada waktu itu separuh telaga. Macam mana separuh telaga? Adakah nak kena buat dinding dalam telaga yang kecil itu? Tidak. Sehari engkau guna, sehari aku guna. Maka itu maksud bahagi dua. Maka Uthman bin Affan setuju. Walaupun harga dia tak masuk akal, harga dia banyak. Kenapa? Sebab dia nak dapat keuntungan dalam syurga. Itu Uthman bin Affan. Maka dia pun bayar 12,000 dirham. Bila dia bayar, maka pada waktu itu sehari Uthman punya, radhiyallahu anhu, sehari orang Yahudi tersebut punya. Namun, apabila tiba giliran Sayyidina Uthman bin Affan, pada waktu tu dia bagi air percuma. Maka berebut-rebut orang datang, bawa tong, bawa lori, bawa botol, bawa pada waktu tu macam-macam isi air penuh-penuh. Maka bila orang Yahudi punya giliran, dah tak ada customer. Sebab kenapa nak berbayar? Yang semalam punya percuma. Ataupun esok boleh dapat lagi percuma. Maka lama-kelamaan orang Yahudi itu tahu pada waktu itu dia dah tak ada pelanggan, dah tak ada customer. Maka orang Yahudi tersebut pada waktu itu dia jumpa Sayyidina Uthman bin Affan, dan pada waktu itu dia pun kata, tak apalah aku jual semua telaga ni, tetapi dengan harga yang bawah harga pasaran. Sebelum ni dia minta 12,000, sekarang ni dia hanya minta 8,000 dirham. Maka akhirnya Uthman bin Affan dia bayar lagi 8,000 dirham, menjadikan jumlah Uthman bin Affan beli telaga ini dengan harga 20,000 dirham, dan dia wakafkan tanpa sebarang keuntungan kerana dengar hadis Nabi SAW. Maka pada waktu itu kekal telaga itu digunakan. Dan pada waktu ini, kata penulis buku, terletak telaga ini lebih kurang 1 kilometer daripada Masjid Qiblatain, dan telaga ini diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi. Maka ini adalah 3 tempat bersejarah yang kita belajar pada pagi ini. Kemudian pada muka surat 107 dibawakan tentang bab yang ke-6. Apakah yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah? InsyaAllah kita akan sambung tentang apa yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah malam nanti, insyaAllah, jika diizinkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Kita jumpa malam nanti ataupun petang nanti dalam perkongsian Al-Azkar. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.